Kerajaan Madani fokus percepat pembinaan PEN Borneo Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas tindakan segelintir pihak yang mendakwa Kerajaan Madani lambat menyiapkan projek lebuh raya PEN Borneo yang sepatutnya diselesaikan pada 2022. PEN Borneo itu diluluskan lama. Siapa yang lambatkan? Cuba tanya. Mengapa di Sarawak siap? Sarawak hampir siap. Sabah masih godong-godong tak selesai. Jadi bila saya ambil alih, saya kata no firm. Tender betul-betul. Beliau menyatakan demikian pada program Temu Anwar Harapan Orang Muda Sabah di Penampang. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang sentiasa memberi kerjasama dalam mempercepat usaha berkenaan sekaligus menyelesaikan isu jalan di negeri itu. Keseluruhan projek lebuh raya PEN Borneo di Sabah melibatkan pembinaan sejauh 1,236 kilometer. Proses penamaan calon PRN Sabah ke-17 berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun berkata, 4,571 pegawai dan anggota polis digerakkan di 25 pusat penamaan calon seluruh negeri sekaligus memastikan keselamatan dan aliran trafik terkawal. Terima kasih dan syabas kepada semua calon dan juga penyokong-penyokong mereka kerana mereka telah menunjukkan komitmen yang amat tinggi untuk memastikan perjalanan penamaan calon hari ini berjalan dengan lancar tanpa insiden-insiden yang tidak diingini. Datuk Jauti menzahirkan penghargaan kepada calon, penyokong dan semua petugas keselamatan atas kerjasama serta disiplin tinggi yang ditunjukkan. Beliau mengingatkan semua aktiviti kempen memerlukan permit polis dan setakat ini belum ada permohonan diterima. Datuk Jauti berharap PRN Sabah ke-17 berlangsung dalam suasana paling tenang dalam sejarah negeri. Bagi melancarkan liputan media sepanjang PRN Sabah ke-17, Kementerian Komunikasi membuka 3 pusat media rasmi di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Pusat media ini disediakan secara percuma kepada wartawan berdaftar SPR dan memiliki kad perakuan media. Kami akan buka pada pukul 9 pagi sampailah pukul 9 malam. Dan di sini kami akan sedia internet. Mestilah perlu pastikan internet itu laju. Jadi speednya adalah lebih kurang 8 Mbps. Jadi saya rasa untuk rakan-rakan wartawan yang perlulah edit video ataupun yang perlu hantar video, saya rasa kelajuan internet ini sangat-sangat baik. Dia berkata demikian selepas melawat pusat media Kota Kinabalu di Penampang. Kementerian Komunikasi turut mengiktiraf 131 pusat sebaran maklumat nasional NADI sebagai pusat alternatif bagi petugas media yang berada di kawasan pedalaman. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Sabah Zaidi Jatil yang juga calon N06 Bandau menyifatkan pertembungan 13 penjuru di kerusi tersebut sebagai pertembungan persahabatan. Jelasnya PH memutuskan untuk bertanding di kawasan itu kerana percaya kepada sistem kebebasan dan demokrasi. Dun Bandau antara lain menyaksikan pertembungan PH, BN dan GRS. Rakyat berhak untuk memilih. Justru itu berlaku perlawanan persahabatan lah. Saya anggap adik-beradik kita. Dan juga calon daripada GRS pun ada, daripada BN. Kita meraihkan. Ya? Dan juga saya ingat ini adalah pertembungan sebagai sahabat dalam gabungan parti. Zaidi berkata fokus utama kempen adalah memperjuang politik idealisme serta nilai menekankan kebajikan rakyat. Seperti isu asas seperti jalan raya, bekalan air, elektrik dan masalah pemilikan tanah. Di N30 Bengawan dan N31 Membakut turut menyaksikan pertembungan sengit calon bertanding. N30 Bengawan 9 penjuru manakala N31 Membakut 10 penjuru. Perancangan pembangunan komprehensif yang dirangka kerajaan mampu menjadi kekuatan utama GRS pada PRN Sabah ke-17. Berdasarkan track record kita, kerja-kerja dan perkhidmatan kita dari dulu lagi sehingga sekarang saya yakin dan apatah lagi dengan perancangan yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Kita cuma beri pengertian dan give them hope.
give them hope, apa yang kita akan lakukan, apa yang hendak kita cari untuk mereka supaya mereka juga mampu untuk menjaga keluarga mereka. Calon BN bagi N30 Bongawan Rusman Dulamit mahu calon dan penyokong mengutamakan perpaduan tanpa mengira perbezaan parti politik. InsyaAllah dengan adanya keharmonian kita tanpa melihat pada pelbagai parti kita, apa parti sekalipun, jaga hubungan kita dengan baik, jaga silaturahim kita. Di N23 Petagas pula menyaksikan adik-beradik bertembung dalam pertandingan 10 penjuru. Calon PH Awang Husaini Sahari bertembung dengan abang kandung sendiri Datuk Awang Ahmad Shah yang bertanding atas tiket bebas. N23 turut menyaksikan pertembungan calon Star Sabah, APKO, PN, KDM, Parti Impian Sabah, Parti Kerjasama Anak Negeri, Warisan dan Bebas. Bagi N24 Tanjung Keramat menyaksikan pertembungan 11 penjuru, manakala N22 Tanjung Aruh 9 penjuru. 30 calon disahkan bertanding bagi ketiga-tiga kawasan DUN di Parlimen Putatan ini. Dalam pada itu, penamaan calon bagi N60 Tunku, N61 Segama, N62 Silam dan N63 Kunak lancar. Pegawai Pengurus Pilihan Raya P188 Lahad Datuk Firuz Izzualdin Muhammad Zul mengumumkan tidak ada pencalonan ditolak. Penyandang kerusi N60 Tunku Asafal P. Alian dari Warisan berdepan 6 calon lain dari BN, STAR, PKS, PPRS, Parti Impian Sabah dan JRS. N61 Segama pula menyaksikan pertandingan 7 penjuru dengan penyandang sebelum ini Datuk Muhammadin Ketapi bertanding tiket bebas. Pakatan Harapan PH meletakkan Ketua Cabang PKR Lahad Datu Romansa Lamin. Turut bertanding calon SAPP, Warisan, Parti Impian Sabah dan calon bebas. Datuk Muhammad Yusof Abdal dari Warisan pula ditentang 8 calon lain mewakili BN, PN, PIS, PH, GRS, SPP, PKS dan Bebas. Di Kunak, calon GRS Datuk Nur Azalina Arif ditentang 5 calon lain dari BN, PN, PIS dan Warisan. Warga pertahanan diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan suasana politik semasa sebaliknya kekal fokus pada tanggungjawab utama menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Selain tidak terpengaruh dengan sebarang hasutan yang boleh menjejaskan kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri. Jadi ini sangat penting supaya kalau keselamatan dapat dijaga, maka demokrasi boleh terus berjalan dan negara boleh dimajukan dan juga dimakmurkan. Itulah matlamat, memang menjadi matlamat ATM dan juga Kementerian Pertahanan. Negara ini berdaulat. Datuk Seri Muhammad Khalid ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Hari Keluarga Warga ATM di Kompleks Sukan Kota Belud. Beliau memberi jaminan bahawa kerajaan akan memastikan aspek keselamatan di Sabah terus berada dalam keadaan selamat dan terjamin. Transformasi digital kini menjadi penentu kelangsungan gerakan koperasi dalam ekonomi madani. Langkah itu diambil bagi meningkatkan keupayaan koperasi untuk bergerak lebih pantas serta responsif terhadap perubahan teknologi sekaligus memastikan daya saing terus terpelihara. Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan menerusi Dasar Koperasi Malaysia 2030 dan Pelan Tindakan Digitalisasi Koperasi 2030 ia mampu memperkasa koperasi melalui penggunaan teknologi termasuk aplikasi ICT, data raya dan sistem pengurusan digital. Beliau berucap merasmikan program Bicara Ilmu daripada konvensional ke transformasi digital masa depan gerakan koperasi anjuran Institut Koperasi Malaysia IKMA Sabah di Kota Kinabalu. Program ini merupakan salah satu inisiatif IKMA untuk meningkatkan kesedaran dan kesiapsiagaan gerakan koperasi dalam melaksanakan agenda transformasi digital. Seramai 200 peserta menyertai program ini. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Buma Wen. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025. Salam Malaysia Madani.